السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dapat bertemu sekali lagi dalam ruang dalam perbincangan saya. Kakak bagi ya? Nanti pergi dulu. Malah 120. Ini 160. Malah 110. 160. Ya. Bukan 120. Ada. Ya. Sini cikgu. Okay. Ada di sini. Dengan itu 160. Cuba cek. Cuba tak? Allah, ada tengah kuliah online ni. Nah. Tengah perkenalkan ubat otak. Mana? 160, 150. 150. Oh, dia dah pakai. Cukup tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf ada masalah teknikal kejap ni. Jadi saya sambung kuliah lagi untuk tuan-tuan mengikuti perkembangan seterusnya mengenai keadaan kita di Malaysia, iaitu COVID-19 dan apa reaksi dan tindakan kita untuk mengurangkan masalah yang sedang melanda Malaysia dan seluruh dunia, COVID-19 ini yang tak pernah kita terfikir untuk berlaku di atas planet bumi Allah ini. Jadi pagi ini saya nak mengupas daripada berita yang dikeluarkan oleh akhbar New Straits Times. People need opinion leaders, ya. People need opinion leaders to analyze news. People need opinion leaders to analyze news. Whatever news. Ya, yang ada di yang kita tengok dalam akhbar, sama ada utusan Malaysia, berita harian, New Straits Times, akhbar The Star, akhbar Sinar dan akhbar Cosmo. Jadi saya akan mengupas berita hari ini daripada akhbar utusan dulu. Akhbar utusan Malaysia, saya nak mengupas berdasarkan kepada kajian saya. People need opinion leaders to analyze news. Jadi bolehlah tengok dia punya berita kejap supaya tuan-tuan nampak ke mana ada 7 berita ini dan apa tindakan ataupun susulannya apabila berlakunya COVID ini. Ini dia beritanya. People need opinion leaders to analyze news. Now today's news, prestasi siswa merosot. Ini beritanya akhbar utusan hari ini. Prestasi siswa merosot 50%. Maknanya kalau 50% tu kiranya parah jugalah. Jadi Kementerian Pengajian Tinggi hendaklah berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah di mana mahasiswa ni apabila dia balik saja ke rumah, dia mati akal. Waktu di kolej, waktu bersama kawan-kawan pelajar, dia insya-Allah mampu berinteraksi. Tapi bila dia balik ke rumah, belajar online, maka di situ timbul masalah. Baik, saya kembali pada cerita kisah Isaac Newton daripada buku Advanced Level Physics yang ada di tangan saya. Saya nak mengupas berita prestasi siswa merosot 50% dengan kisah Newton dalam buku fizik Advanced Level Physics yang ada di tangan saya. So, untuk kita menjadikan peristiwa ini sebagai pengajaran. Baik, saya bacakan berita Newton ini. Isaac Newton 1642 and 1727. Isaac Newton was an intellectual giant whose record of achievement stand out like a lighthouse in the dark.
He graduated from Cambridge University in 1661, shortly after the Great Plague. After the Great Plague forced scholars away, and Newton returned to his home in Lincolnshire. In the 2 years of isolation to follow, Newton revolutionized mathematics and physics. Jadi tuan-tuan, di zaman Newton dulu berlaku wabak plague. Ya. Dia balik ke rumah 2 tahun dan dia buat eksperimen sendiri. Akhirnya dia menemukan gelombang gravity, gravitational force, Newton's law of motion. Termasuklah momentum, Newton second law, dan banyak lagi penemuan Newton ketika dia balik ke rumah. Mengapa Newton boleh buat? Kenapa mahasiswa kita di Malaysia tak boleh buat? Prestasi siswa kita merosot 50%. Tuan-tuan, saya satu ketika dulu diminta mengajar di Universiti Malaya, Fakulti Kejuruteraan. Dekan fakulti minta saya mengajar mahasiswa Fakulti Kejuruteraan dan Teknikal. Jadi Universiti Malaya ada menyediakan makmal solat. Bagaimana kajian tentang solat. Saya mencadangkan supaya mahasiswa melihat balik bagaimana dia perform prayer dulu. Kalau dia boleh melaksanakan solat yang terbaik, insya-Allah mata pelajaran yang lain akan dapat dicapai. Kerana kalau selesai masalah solat, maka selesailah urusan yang lain. Itulah kepentingan solat yang telah dibuatkan makmal oleh Universiti Malaya, makmal solat di zaman Pak Lah sebagai Perdana Menteri waktu itu. Pak Lah sebagai penaung, beliau menganjurkan supaya menyediakan makmal solat. Jadi kepentingan solat mengatasi semua kepentingan yang lain. Jadi saya mencadangkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi, uruskan solatnya dulu, insya-Allah yang lain akan selesai. Baik, apabila selesai mengerjakan solat, saya perkenalkan satu modul, iaitu bagaimana kita boleh menggunakan modul berfikir, aras berfikir tinggi yang diperkenalkan di sekolah-sekolah di Malaysia untuk pelajar-pelajar ini dapat menggunakan pemikirannya yang terbaik. Kenapa begitu? Waktu kita sujud, tuan-tuan, mengikut kajian, bila kita sujud, otak kita ni akan dapat membekalkan oksigen. Kerana darah itu turun dalam otak. Tapi masa berdiri, darah naik juga. Itu darah tinggi lah. Darah tinggi. Tapi masa sujud, darah akan turun ke dalam otak. Yes. Tapi bukanlah kuantiti yang banyak. Darah tu akan membekalkan oksigen dalam otak. Sebab itulah Allah suruh kita sujud. Di antara hikmah sujud tu, supaya otak kita dapat membekalkan oksigennya. Ini gambar raja otaknya. Otak kiri, otak kanan. Saya dah buat kajian ni di Kota Mekah. Waktu saya melihat waktu tawaf di Kaabah. Ini berita yang keluar di Kaabah. Ya, di mana gambaran di Kaabah ni, nampak dia punya gambar ni dua. Satu, masa masuk Masjidil Haram, waktu nak masuk pintu Masjidil Haram, akan nampak warna hijau. Ya, waktu tawaf, nampak warna ungu. Jadi, gambar yang saya bawa tadi, ungu dengan hijau aja pada otak tu. Ya, ungu dengan hijau. Di situ menunjukkan kepentingan solat tadi. Ungu dengan hijau. Jadi saya tuliskan buku saya, Otak Kanan Melayu Hebat. Kerana orang Melayu ni, khususnya orang-orang yang duduk di semenanjung tanah Melayu, daripada Perlis sampai ke Johor, mereka adalah orang yang melaksanakan solat. Daripada Perlis sampai ke Johor. Bermakna otak mereka hendaklah diprogramkan
berwarna hijau dan ungu. Ya. Di mana bahagian otak tadi, yang ini holistik. Tapi kalau kita nak mahasiswa kita berfikir cara yang tinggi, gunakan otak belah kanan. Right brain, ya. Right brain thinking. Ini dia punya pil yang saya sediakan. Otak kanan tadi. Ini dia pilnya. Kalau tuan-tuan dakkan anak tuan-tuan dapat mencapai berfikirnya, gunakan ubat otak saya ni. IQ, ya. Ini dia. Baik. Saya melihat kepada pelajar yang menulis buku ni, beliau ialah seorang pelajar dari Kelantan. Keputusan peresanya 20A. Namanya Nek Nur Madihah. Ini buku yang dia tulis. SPM dia 20A. Semua mata pelajarannya A. Itulah seorang pelajar Malaysia daripada Kelantan yang buat rekod. Anak Melayu yang pertama dapat 20A. Ya. Macam mana cara dia belajar? Kita nak dapat 2A pun payah. Nak dapat 5A lagi lah susah. Nak dapat 15A setengah mati. Tapi pelajar ni anak nelayan daripada Kelantan. Ya. Keputusan peperiksaan dia saya bacakan kejap. Dalam akhbar ni beritanya. Anugerah 20A. Itu dia beritanya. Ya. Dia dapat 20A dalam peperiksaan SPM pada tahun 2008. Lepas tu dia belajar di University of Nottingham lah. Di Nottingham. Kemudian Kolej Tengku Jaafar. Akhirnya dia kembali ke Universiti Islam Antarabangsa di Gombak untuk menyiapkan research dia. Jadi bagaimana cara kita nak mengolah sistem berfikir ni? Ini lagi satu berita yang berkaitan dengan Science of the World. Ya. Science of the World today. Jadi saya akan mulakan saya punya kursus akan datang. Kursus otak kanan. Macam mana nak gerakkan kerja otak. Jadi dalam masa tu nanti saya akan menceritakan. Kita kena menceritakan pengalaman kita. Saya nak tulis satu buku saya tentang otak. Saya dah mula ready untuk buku saya ni. Macam mana orang Melayu menggunakan otak kanan yang terbaik. Kemudian untuk remaja pula, macam mana kita nak tenagakan orang muda. Ini beritanya lagi. Macam mana kita nak tenagakan orang muda, ya. Jadi kalau kita nak tenagakan orang muda ni, kita gunakan pendekatan E equal to MC kuasa 2. Di mana E sebagai tenaga, energi, sama dengan mass kali dengan kelajuan cahaya. Velocity square, ya. Macam mana orang muda boleh macam mahasiswa ni? Pelajaran mereka merosot sebab keupayaan otak tadi. Mereka tidak pernah tengok otak mereka sendiri. Otak tu dia tak kaji. Dia tidak menggunakan kemahiran berfikir. Jadi eloknya kita train budak-budak di peringkat awal kanak-kanak. Ya. Di peringkat awal lagi kita kena train otak tadi. Ini berita pula yang saya nak olah satu persatu ni. Di Malaysia, kita merebut jawatan. Antara jawatan PM, ya. Ramai nak jadi Perdana Menteri. Di Finland, ini budaknya. Gadis remaja jadi Perdana Menteri. Di Finland. Dia jadi Perdana Menteri sehari je. Ini beritanya. Ya. Dia dapat sehari jadi Perdana Menteri. Kita kalau dapat sehari jadi PM lah. Entah apa yang kita buat agak. Jadi di Finland, dia dapat sehari jadi Perdana Menteri. Dia saja diberi peluang, if I were the Prime Minister of Malaysia, what is your next step? Yeah, your plan. Atau maybe your punya vision about Malaysia.
how to bring about new change, new ideas. Ini buku lagi yang saya nak kupas lagi, iaitu Sains Islam lepas ni. Masalah mahasiswa ni, dia tidak mendalami sains Islam bersumberkan wahyu. Jadi yang ini beritanya daripada Finland. Daripada Finland pula. Dia panggil a Finnish phenomenon. School to ask question. Cara budak-budak di Finland belajar, disebut di sini ya, saya bacakan. Dia panggil phenomenon-based learning is distinctly Finnish approach to inquiry learning in school. It means leading student to ask big question and that doesn't have easy answer. Maknanya, pelajar-pelajar di Finland, mereka belajar menanyakan soalan-soalan yang berat. Soalan berat, to ask big question that don't have any answer. Yang tak ada jawapan. Tanyalah soalan-soalan yang berat. Itu cara sekolah di Finland. Maka sebab itulah pelajar mereka diberi peluang untuk jadi Perdana Menteri. 1 hari je. Jadi maknanya pelajar tu dilatih supaya boleh mengemukakan soalan-soalan yang berat hingga kan tak ada jawapan yang nak diberi. Itu cara Finland belajar. Finland ni finish. Maknanya lepas tu dia finish lah. Kerana Finland tu dipanggil, orang Finland dipanggil finish. Kalau Britain dipanggil British. Kalau Melayu dipanggil Layu je. Jadi tengoklah pada bangsa-bangsa itu, kalau sekiranya dia boleh membangunkan balik cara berfikir, tapi saya lebih menjurus kepada orang Melayu kerana dia banyak termenung ya. Bila dia banyak termenung, maka otak kanannya aktif. Otak kanannya akan bertambah aktif waktu dia termenung. Jadi jangan menung lama-lama. Beli ubat otak saya. Ini waktu saya bersama dengan Ketua Setiausaha Kerajaan, Ketua Setiausaha Tan Sri Siddiq Hassan dalam satu dialog mengenai pembangunan negara. Itu bersama Ketua Setiausaha Negara. Saya punya plan bagaimana nak memberi idea kepada kerajaan dalam sistem pemikiran tinggi. Okey, saya baca pula Lincoln pula. Apa kata pada Presiden Amerika tentang kekuatan minda ni? Okey, saya bacakan dulu. Ini tajuknya daripada Akhbar The Star, 16 Februari 2020. Kolej Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan ya. Believe in building character. Jadi mahasiswa kita, kalau boleh kita kena buat character building. Kenapa mereka merosot pelajarannya? Kerana karakternya. Puncanya watak tadi. Character building tidak berlaku di sekolah. Ada sebuah hadis yang saya baca. Saya bertanya kepada Tan Sri Harusani, Mufti Kerajaan Negeri Perak. Saya bacakan sebuah hadis Rasulullah. Cita-cita sebahagian pada iman. Hadis ni jarang dibaca. Jarang dibaca di mana-mana. Saya pun jarang dengar. Saya dapat baca berita tu dalam akhbar utusan. Hadisnya berbunyi, cita-cita sebahagian pada iman. Bila mahasiswa kita ada cita-cita, mereka akan membentuk watak. Bila tak ada cita-cita, tidak ada watak, tidak ada personality dia, tidak ada azam yang tinggi, maka merosotlah pencapaian dia. Bila saya merujuk kepada Mufti Kerajaan Negeri Perak, dia menunjukkan saya sebuah hadis Rasulullah, at-tamanni minal iman. Cita-cita sebahagian daripada iman. Jadi kita nak tekankan mahasiswa tu supaya mereka perlu ada cita-cita untuk membuat perubahan pada diri mereka. Ya, saya bacakan dulu building all-rounded student yang saya kaitkan dengan kenapa prestasi siswa merosot 50%. 50% bukan sikit. Kalau kena 90%, berat juga. Maka di sini saya bacakan apa yang disebut.
Okay, character, to quote Abraham Lincoln, is like a tree. And reputation is like a shadow. Like its shadow. The shadow is what we think of it. The tree is the real thing. Ini dia beritanya. Nanti saya tunjukkan, tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan boleh buat analisa. Kenapa statementnya begitu bunyinya. Itu dia. Character, to quote Abraham Lincoln, Abraham Lincoln ialah Presiden Amerika, is like a tree. And a reputation is like its shadow. The shadow is what we think of it. The tree is real thing. Kemudian University Sultan Azlan di Perak mengeluarkan satu program, ini dia programnya, World Conference of Islamic Thought. Itu gambar pokoknya. Bila Presiden Amerika sebut tentang pokok, University Sultan Azlan di Perak mengadakan satu seminar, World Conference of Islamic Thought, Future World. Itu beritanya ya. Saya ada di majlis itu bersama dengan peserta-peserta dari seluruh dunia ya. World Conference of Islamic Thought and Civilization. Ditunjukkan gambar pokok. Dalam Quran ada ayat menyebut tentang pokok. Dalam surah Al-An'am ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 59 surah Al-An'am bermula dengan wa indahu mafatihul ghaib. Persoalan ghaib. Dan ayat yang berikutnya Allah sebut tidak selai daun pun jatuh tanpa pengetahuannya. Saya dah beri kuliah tentang daun ni dah lama. Jadi bila Abraham Lincoln menyebut that the tree is the real thing, maknanya kita kena study. Baru ni kita dengar seorang pelajar di Sabah. Dia panjat pokok kerana nak mencari internet. Ya, dia panjatnya pokok. Jadi isu pula. Akhirnya bertemu dengan Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin panggil dia. Rupanya di atas pokok ni banyak ilmu. Ya. Kalau kita tak cukup naik atas pokok tu, adalah ilmunya. Jadi di atas pokok ni banyak ilmu yang kita boleh kupas untuk kita melihat dalam konteks yang lebih luas. Jadi tuan-tuan belilah DVD saya ni, ya, untuk kita analisa balik kekuatan otak kanan. DVD saya ni tentang otak kanan Melayu, DVD matematik ya. Belilah. Kalau nak tengok dalam ini yang sepintas lalu, saya boleh tunjukkan melalui player ni. Tuan-tuan boleh tengok kejap. Jadi ini dia sebahagian daripada DVD yang saya siapkan. Tuan-tuan boleh tengoklah. Tu dia. Allah. Itu dia. Ini dia di antara otak kanan Melayu tadi ya. Jadi saya dah kupas lebih kurang 2 jam. Kalau tuan-tuan ada player, bolehlah tengok. Ini buku fizik yang saya tunjukkan. Macam mana kita nak mengajar menggunakan. Jadi yang tengok saya punya kuliah ni ada kesoalan yang nak dikemukakan, sila ya. Eloklah tuan-tuan beli seorang satu bawa balik rumah tengok. Saya hantar by post ya. Kemudian jangan lupa ubat saya ni, ubat otak saya. Ubat IQ ni untuk meningkatkan otak dia. Ya. Ini sebahagian daripada DVD saya. Yang ni gambar rakamannya dibuat di Tasik Ampang di Kuala Lumpur. Lepas ni tuan-tuan boleh tengok dialog saya dengan angkasawan Syekh Muzaffar
Dan saya telah mengemukakan satu idea kepada pereka-pereka kapal angkasa seperti yang tuan-tuan dah tahu sebelum ni. Itu dialog saya dengan angkasawan ya, Syekh Muzaffar. Jadi saya mengharapkan supaya mahasiswa ni cara nak meningkatkan keupayaan otak tu di antaranya bolehlah makan pil otak saya IQ ni ya. Harga pil ni RM15 je. Kalau ada yang nak jadi pengedar, yang nak jadi distributor, boleh hubungi nombor handphone saya. Kemudian tuan-tuan usahakanlah bagaimana nak menjual pil minda. Pil minda ni telah mendapat ini daripada UKM ya. Saya tunjukkan sikit. Tu dia UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ada suratnya daripada UKM. Mereka dah buat ujiannya. Ini kandungannya. Kandungan yang ada dalam pil ni kalsium fosfat. Bentar ya. Kalsium fosfat, kalium fosfat dan magnesium. Cara makannya 2 biji 2 kali sehari, pagi dan malam. Untuk budak sekolah rendah, bagi 1 biji pagi, 1 biji malam. Itu untuk sekolah rendah ya. Untuk mahasiswa 2 biji pagi, 2 biji malam. Yang dah makan pil ini terbukti insya-Allah, antaranya yang beli ubat saya ni pelajar UiTM yang bernama Mio. Saya ada testimoninya. Dia beli 4 botol ubat. Alhamdulillah, nampaklah perubahan cara berfikirnya ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum sekejap tuan-tuan. Jadi sambil-sambil duduk rehat gini, kita boleh bersembang ya. Bismillah. Jadi kemukalah apa-apa idea supaya apa nama dia. Assalamualaikum. Marilah kita sembang, bincang. Bertanya. Kita berkongsi idea. Hidupnya ilmu tu dengan muzakarah. Kita bincang macam mana cara kita nak meningkatkan keupayaan otak ya. Berhubung otak. Mau kita sembang, bincang. Saya nak cerita kisah yang berlaku dari segi pemikiran manusia ni. Ada satu kisahnya dulu yang saya dapat ceritanya daripada mulut ke mulut, iaitu kisah orang yang menghadapi masalah mental. Satu ketika ada orang yang sihat tu, dia punya tayar kereta dia pecah. Masa dia nak buka tayar kereta tu, dia duduk tepi pagar hospital, tak tahu mana hospitalnya, tapi hospital mental lah. Mungkin ditanya remutan kot. Masa dia buka skru, dia buka tepi longkang. Bila dia bukanya skru tu, ada 4 skru pada tayar tu. Salah satu skru tu jatuh dalam longkang. Jadi bila dia nak ketatkan tayarnya semula, dia pun tengok satu lagi tu jatuh dalam longkang, dia ambilnya kayu, dia kaihnya supaya dia dapat ambil. Malah longkang, airnya kotor. Jadi orang gila tu tengok daripada pagar hospital tu. Dia tengoknya gelagat orang yang tak ada masalah mental ni. Bila dia tengok orang tu buat begitu, dia pun buat teguran. Orang tak betul ni tadi. Orang yang ada masalah mental ni. Dia masuk wad agaknya. Dia kata, "Tuan, ketat skru yang 3 tu, yang satu dalam longkang tu tak payah ambil," kata dia. Tuan pergi terus ke bengkel, sampai di bengkel sekarang, beli satu lagi bateri, satu lagi skru tu. Jadi orang yang sihat mental, dia bertanya, "Oh, hebat awak ni. Macam mana awak boleh pandai ni?" Apa kata orang mental tadi? Dia kata, "Saya memang menghadapi masalah mental. Yang tuan tu sebenarnya bodoh," kata dia. "Saya ada gangguan mental. Yang tuan yang tak ada mental ni pun sebenarnya bodoh," kata dia. Dia jawab apa itu? Dia beri respon begitu. Malah orang tak betul.
Jadi membayangkan mental tu dalam keadaan sakit pun dia masih boleh berfikir. Tapi mengikut cara dia lah. Itulah cara jawabnya. Jadi orang yang sihat dengar macam mana rasanya. Jadi bermakna orang yang mentalnya sihat, bangunkanlah mental tu. Kita bukan orang Down syndrome. Kita bukan autism. Kita bukan super, apa kata orang, hyperactive. Kita normal. Macam mahasiswa tadi ni. 50%. Maknanya berat jugalah. Universiti kena buat sesuatu. Prestasi siswa merosot 50% ni, bermakna universiti kena buat sesuatu. Macam mana nak meningkatkan balik keupayaan otak tu? Usahakan. Antaranya makan ubat tadi. Yang saya katakan ubat ni tadi. Ubat IQ ni. Ini telah diuji ya. Ada clinical testnya. Dalam sel-sel otak dia, neuron dia tu, dia boleh bercantum. Jadi kena belajar keupayaan berfikir. Contohnya begini tuan-tuan. Satu ketika dulu saya diminta membuat pembentangan. Ni gambar saya. Buat satu pembentangan di Kementerian Dalam Negeri. Yang rambut putih hujung tu Datuk Zahid Hamidi. Diminta saya berucap di pentas utama. Macam mana saya melontarkan idea? Pertama, kita tak boleh panik. Relax je. Bila kita bercakap di khalayak, relax. Jangan gopoh. Jadi ubat ni nanti insya-Allah membantu. Itu dia. Ini ubat yang saya, yang bekalan pertama dulu. Ni ubat otak kanan. Nama ubatnya ubat otak kanan Melayu. Otak kanan Melayu. Kenapa otak kanan Melayu? Sebab sel-sel otak Melayu ni mungkin ada sesuatu yang belum dikaji secara serius. Otak Jepun dah kaji. Jadi otak yang mahal ni sebenarnya otak Melayu je. Tak pernah digunakan. Gunakan otak Melayu balik. Sebab itu orang Melayu kata sekilas ikan di air, kenal jantan betina. Kita tengok sekilas je kita boleh faham. Itu otak Melayu kita. Jadi saya lepas ni nak mengajar fizik pula. Advanced level fizik. Saya nak mulakan dengan teori Newton. Law of physics ya. Dalam hukum Newton ya. Lepas ni saya akan kupas hukum Newton. Bermula dengan momentum and turning forces. Kemudian saya akan highlightkan antaranya conservation of momentum. Ada lagi yang berkaitan dengan antaranya motion due to gravity ya, free fall. Lagi ada berkaitan all falling object fall at the same rate ya. Jadi bahan kajian ni saya dah buat satu perbandingan comparative study on physics and metaphysics ya. Physical aspect kita nampak dengan mata kasar. Tapi metaphysical aspeknya tu macam mana kita nak menerangkan metafizik di samping fizik tu. Contohnya Newton ya, Albert Einstein ketika ditanya tentang relativity ya. Teori relativity ni telah dikupas oleh Albert Einstein. Dia kata dia boleh kupas dalam masa sejam atau 2 jam. Apabila ditanya tentang 4 dimensi ya, 4 dimension, dia kata you will have to ask the spiritualist. Bermakna Einstein nampak bahawa adanya fizik dan adanya metafizik. Jadi bila disebut tentang spiritual dimension, you will have to ask the spiritualist. Maknanya ahli-ahli kerohanian yang memahami fizik tu. Jadi cara nak mengupas fizik dan metafizik boleh berlaku serentak. Ya? Sebab itulah mahasiswa kena mendalami bidang-bidang lain selain fizik. Ini berita lain antaranya ya, tengok dalam berita ni. Berita ini ya.
Banyak soalan. Antaranya berita yang saya dapat ni, Muslim spies wanted. Ni. Nampak ya? Muslim spies wanted. Berita ni dikeluarkan oleh Australia. Jadi apa kaitan berita ni dengan kegiatan umat Islam? Umat Islam ni, dia merenung dengan mata hati. Dengan mata kasar, naked eye, tak boleh banyak menyelesaikan masalah. Sebab itu kita kena masuk ke dalam bidang spiritual dimension. Dimensi spiritual. 4 dimensi tadi. Sekarang mereka dah bercakap tentang 11 dimension. Bahkan dah meningkat kepada 23 dimensi. Itu dunia fizik. Mereka dah mula melihat 23 dimensi. Kita masih 3D lagi. 3D itu nampaklah dengan mata kasar kita. Jadi bidang sains fizik ni akan menembusi bidang spiritual bila kita dapat menyelami hakikat bahawa segala sesuatu yang dibuat oleh Allah ni, Allah sebut dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maka timbullah teori everything dalam teori sains fizik. Everything is connected to everything else. Macam mana kita nak mengupasnya? Dalam bidang fizik pula. Jadi perlukan kepada satu kekuatan minda yang hasilnya nanti kita dapat melihat semua sudut. Bukan sahaja zahirnya, tetapi secara batinnya juga. Maka disitulah kupasan nanti yang boleh membantu anak tuan-tuan untuk mendalami sains Islam pula. Ini sains Islam yang saya perkenalkan nanti. Di mana dalam sains Islam ni, ambilannya sumbernya wahyu ya. Daripada sumber wahyu Al-Quran. Sains Islam, satu konsep baru terhadap hubungan sains dan agama. Kita belajar sains di sekolah, memisahkan agama dengan sains. Dia hanya menggunakan akal. Jelah akal dia terbatas. Timbullah sekolah. Nama sekolahnya Sekolah Kebangsaan Kepala Batas. Pasal otak dia terbatas. Bila belajar Quran, Quran menajamkan otak. Timbul sekolahnya Sekolah Kebangsaan Bukit Mertajam. Kedua-duanya di Pulau Pinang. Rupanya, Francis Light, ketika dia datang ke Pulau Pinang, dia menipu orang Melayu. Cara mana dia tipunya Melayu? Singapura pula dengan Stanford Rifle. Melaka pula dengan Portugis. Jadi Portugis ni, dia datang ke alam Melayu, dia bawa sistem dia. Iaitu dia nak mengkristiankan bumi Melayu ni. Maka dia robohkannya kota Melaka. Kota Melaka yang hebat, yang dibangunkan oleh Sultan-Sultan Melaka dulu, habis dia robohnya. Dia bangunkannya kota Formosa pula di Melaka. Image bagi Eropah. Kita tidak mahu begitu ya. Kita mahu umat Islam akan menangani seluruh dunia. Empire selepas ni bukan empire Melaka sahaja. Empire umat Islam. Dulu zaman Saidina Omar, 3/4 dunia dikuasai oleh orang Islam. Lepas ni, seluruh empire dunia ni akan berada di tangan umat Islam. Jadi sebab itulah kita menyediakan tapak-tapak supaya melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang boleh meningkatkan. Contohnya, berita ni. Science for the World. Ini anak Melayu dari Bentong. Dia mengetuai jawatan kuasa sains peringkat dunia. Ini dia antara senarainya. Namanya Profesor orang Bentong Pahang. Profesor Zakri Abdul Hamid. Ya? Dr. Zakri believe that many solution can be found in science. Jadi maknanya, dunia Islam akan dapat menguasai semuanya kalau dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saintis, teknologi perlu hebah hasil kajian. Ya? Jadi mahasiswa yang menghadapi masalah hari ini,
50% merosot. Fakulti Kejuruteraan. Sebab mereka tak turun ke padang. Buat eksperimen. Kalau tak nak, datang ke KP Ikhwan ni. Belajar masak dulu. Belajar macam mana nak menguruskan teknikal kejuruteraan. Supaya sambil-sambil duduk begini, idea tu datang spontan. Contohnya macam inilah. Seorang jurutera di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih yang bernama Memar Sinan. Dia kepakarannya bukannya belajar masuk universiti. Tapi Allah ilhamkan. Macam mana dia boleh buat masjid biru. Maka tersegam sampai sekarang masjid itu. Saya ambil contoh yang paling rendah. Lebah. Kita ambil lebah dalam surah Al-Quran. Surah lebah. Kami wahyukan kepada lebah. Buat sarang. Saya nak tanya soalan kepada mahasiswa. Apakah password yang Allah beri kepada lebah untuk membuat sarang dia? Sila jawab. Mahasiswa-mahasiswa di universiti. Apakah password yang Allah beri kepada lebah untuk membuat sarang tu? Rasa ramai tak jawab ni. Ada password dia. Nak tahu jawapannya? Tunggulah video akan datang. Allah beri kepada setiap lebah tu ada password masing-masing. Tapi password tu ditiru oleh JKR. Jabatan Kerja Raya meniru bentuk password itu, dibuatkannya design dia. Sedangkan itu milik kepada lebah-lebah yang Allah wahyukan kepada lebah membuat sarang, ya, dalam surah lebah. Dalam Quran ada ayatnya. Di situ menunjukkan kalau seekor lebah boleh mentadbir sarang dia, mengapa mahasiswa kita merosot pula 50%? Maknanya ada yang tidak kena dalam sistem berfikir kita. Ya. Jadi mintalah supaya perkara ni diperbetulkan balik. Kemungkinan ada masalah-masalah teknikal yang belum selesai di peringkat universiti yang perlu dikongsi bersama dengan layman, orang awam. Kerana orang awam, mereka banyak pengalaman. Walaupun bukan jurutera. Contohnya hospital lah. Doktor dengan pembantu hospital. Pembantu hospital kerja dah lama, pengalaman dah banyak. Merawat pesakit. Tapi doktor baru bertugas. Kadang-kadang doktor terpaksa merujuk kepada pembantu hospital. HA. Kenapa hal itu berlaku? Kerana pengalaman. Pengalaman ni adalah guru kita. Belajarlah dengan pengalaman. Jadi bila belajar tu maka ubat otak ni. Ubat otak kanan Melayu. InsyaAllah. Ubat IQ. Nak meningkatkan daya fikir. Jadi ada soalan nak bertanya, kuliah saya dah terlalu panjang. Tapi tak apalah kerana sekarang ni orang masing-masing duduk rumah. Kemukakan soalan supaya kita boleh berbincang. Faizal. Ada Faizal nak bertanya. Jeritan mentaliti. Jeritan mentaliti. Menjerit mentaliti kita. Saya pun dah mula menjerit dah. Apa dah soalannya? Mari kita bincang. Dalam masa kita santai di rumah ni. Ada lagi apa? Faizal Syuhaimi. Ada persoalan? Kemukakan soalan ya. Ramai tengok hari ni. Ini ada seorang lagi. Tengku Kasim Anwar. Assalamualaikum Tuan. Apakah orang hilang yang call handphone Tuan itu? Okey begini. Kisah acap yang hilang tu. Nama acap tu adalah handphone saya. Itulah misterinya. Macam mana dia boleh muncul dalam handphone saya? Ambil sign. Ada di jawapannya. Kerana dalam Islam, sains Islam, kita mengambil faktor gaib. Kita mengambil kira yang gaib ni. Dalam sains barat, ilmu gaib ni tak ada dalam senarai sains barat. Kerana sains barat melihat secara zahir. Sains Islam melihat terus ke roh manusia. Alam di sebalik tabir.
Dalam Quran kita dah dengar. Surah Al-Baqarah, Surah Al-An'am. Wa indahu mafatihul ghaib. Persoalan ghaib ni di sisi Allah. Bila acap tu hilang, alam ni adanya alam jin. Jin tuan-tuan, dia boleh sorok orang. Dia masuk ke alam dia tu, dah hilang. Mata kasar tak nampak. Tiba-tiba muncul dalam handphone saya pula. Saya kontak bomber baru ni. Bomber pula tak ada kontak saya. Kita cari di mana acap sekarang ni. Acap masa hilang tu dia pakai cap. Dia pakai cap. A-cap. A-C-A-P. A-cap lah tu. Jadi acap hilang ni sebenarnya saya nak kaitkan daripada seluruh pergunungan yang ada di Malaysia, Banjaran Titiwangsa ni, daripada Perlis sampai ke Perak, Gua Tempurung tu, kita tengok banjaran-banjaran Titiwangsa tu. Baru ni ada penemuan di Gopeng, iaitu gajah 80,000 tahun dalam gua di Gopeng, dekat dengan tempat acap hilang. Misteri alam ni bukan boleh dijawab sehari dua. Jadi kisah acap hilang ni standby dulu. Saya akan buat kupasan lepas ni lagi. Lepas ni saya akan buat kupasan. Kerana Tengku Kasim bertanya saya, Tengku Kasim Anwar ya. Tengku, saya nak bertanya, adakah Tengku kerabat diraja? Kalau Tengku kerabat diraja, ya, Tengku boleh buat satu kajian tentang sejarah raja-raja Melayu di alam Melayu. Ya, tengok sejarah raja-raja Melayu ni. Saya dah bertembung dengan cucu kepada Sultan Abdullah yang dibuang ke Pulau Seychelles dulu oleh masa penyanyian Pangkor dulu. Misterinya alam Melayu ni, kita jangan lupa, antaranya kisah Tok Kupaloh ya di Terengganu. Ketika dia nak buat masjid dulu di Paloh di Terengganu tu, dia tulis surat kepada jin. Yang bantu jin lah. Kisah Nabi Sulaiman ketika nak bangunkan Masjidil Aqsa, jin yang tolong bangunkan masjid tu. Nabi Sulaiman duduk atas bangku, megang tongkat. Sampai jin tak perasan. Sedangkan Nabi Sulaiman dah dah wafat. Bila anak-anak makan tongkat tu, maka patah tongkat, barulah jasad Nabi Sulaiman tu jatuh tumbang. Rupanya jin ni tak tahu tentang kisah Nabi Sulaiman dah wafat ketika mereka bangunkan Masjid Al-Aqsa tu. Kisah alam jin ni terlalu banyak tuan-tuan. Nak dikupas dalam sehari tak boleh. Ya? Ali Nordin. Apa ada soalan? Ana Muslim. Namanya Ana Muslim. Saya ada berita yang dikeluarkan oleh utusan ni ya. Akhbar The Star ya. Akhbar The Star keluar. Ini beritanya. Muslim spies wanted. Ini berita dikeluarkan oleh Australia. Bila Ana Muslim dan berita Muslim spies wanted ni, Australia seek recruit to combat terror threat on the home soil. Di Sydney ya. Jadi umat Islam kena ada satu kepakaran bagaimana nak meredakan masalah Islamfobia yang sedang berlaku melanda seluruh dunia ni. Buat satu kajian. Ana Muslim, saya cadangkan. Ana Muslim ya, nama dia Ana Muslim. Baik, lain pada itu. Hafiz Lop. Khairul Hafiz. Ada soalan-soalan yang nak dibangkitkan? Muzammil Jaafar.
Ada apa soalan? Jadi hampir dah sejam lebih saya nak tutup majlis ini. Kalau ada apa-apa yang tuan-tuan nak kemukakan cadangan, silakan ya. Mengenai isu politik semasa ni, saya akan buat satu kuliah khas di mana pertembungan di antara parti-parti politik di Malaysia ni, itu ada satu sesi perbincangan yang lain untuk kita upgradekan lagi ya. Jadi kalau tak ada apa lagi, saya stop dulu insya-Allah. Lepas ni kita sambung semula ya. Untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang lain. Kita tutup sini dulu sini. InsyaAllah. Mengakhiri kuliah saya, satu maklumat yang saya dapat daripada internet, iaitu orang di tempat saya, namanya keluarga Anjang Pulau ya. Macam mana boleh saya dapat maklumat Anjang Pulau ni? Namanya Habibah binti Anjang Pulau. Orang Lambor ya. Sebab saya buat kajian tentang pepatah Melayu daripada majalah ni kata, benih yang baik dicampak ke laut jadi pulau. Dilontar ke langit menjadi bintang. Jatuh ke daratan menjadi pohon berbuah nan rendang. Jadi bila saya dengar benih yang baik dicampak ke laut menjadi pulau, saya teringatlah kisah ada seorang pakcik ni, namanya Anjang Pulau. Anjang Pulau Alang Idin. Dia lahir di Parit, di tepi Sungai Perak. Sebab kuliah saya lepas ni, tugas kita nak mengkaji silsilah orang-orang Melayu. Benih yang baik campak ke laut jadi pulau. Inilah seorang yang bernama Pulau, Anjang Pulau ni. Dia duduk di tepi Sungai Perak. Sebab Sungai Perak ni, mengikut ceritanya, dia ada kiri dan kanan sungai. Tepi tebing sungai itu ada kiri dan kanan. Nanti yang itu saya kupaskan secara detail. Kenapa timbul otak kanan ni? Otak kanan Melayu dan di tepi-tepi sungai di Sungai Perak tu ada kiri kanan. Botol kiri, botol kanan, layang kiri, layang kanan, semuanya ada kaitan dengan benih yang baik campak ke laut jadi pulau nanti. Itu kupasan akan datang. Jadi sekian dulu. Kita jumpa lagi selepas ini dalam siri melontar idea secara spontan ini. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.